Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa. Semoga semua sahabat ya sehat dan semangat menghadapi ujian Allah ini. Kita doakan kesembuhan dan keceriaan dalam masa yang terdekat ini. Amin. Hari ini saya sambung siri kemujizatan Al-Quran ini. Hari ini ialah kita pergi ke sebuah tempat yang dinamakan Laut Mati, The Dead Sea. Kalau zaman sekarang ini, Laut Mati ini terkenal kerana orang boleh terapung di atasnya sambil baca surat khabar terapung. Jadi itu dari segi zaman inilah. Tapi dalam sejarah, Laut Mati ini menyimpan maklumat sejarah yang sangat penting. Baik, Laut Mati ini terletak di titik silang di antara tanah Syria, Jordan dan Palestin, di kawasan itu. Dan dia sebenarnya bukan laut ya, dia adalah tasik yang di luasnya saja, yang panjangnya saja ialah 67 km dan lebarnya ialah 18 km. Jadi dia sangat luaslah. Laut ini terletak di kawasan yang paling rendah di permukaan bumi. Di permukaan bumi ini, kalau orang lihat dari segi juga, mana yang paling rendah? Kawasan itu. Bahkan dia terletak 408 meter di bawah paras laut. Paras laut yang paling rendah, di bawah lagi dia. Itu Laut Mati. Dari segi geografi. Dan dia ini yang kedua, lebih pekat, kepekatan garamnya, iaitu 633.7% kepekatan garam. Dan kalau banding dengan laut biasa, 8.6 kali ganda kepekatan garam itu daripada laut biasa. Laut kita, Laut Cina Selatan saja. Pekat. Jadi oleh kerana pekat begitu, tak ada sebarang mikroorganisma boleh hidup. Tak ada kelas. Tak ada organisma yang boleh hidup di kawasan seperti ini. Baik. Apa yang menjadi sejarah mengenai Laut Mati ini? Di barat dayanya itu terdapat satu bandar disebut Bandar Sodomais dan Amurah, ya, yang telah dikenal pasti dan semua orang tahu. Ini ceritakan dalam Al-Quran. Bangsa Sodomais telah dihapuskan. Bangsa Sodomais ni, perkataan Sodomais daripada bangsa Sodom itu sini yang telah dihapuskan. Dan diceritakan dalam Al-Quran bagaimana Allah membalik-balik dan menghapuskan bangsa ini akibat perbuatan homoseksual. Itu satu. Yang kedua ialah apa yang pernah berlaku di kawasan ini. Ya. Tahun abad ke-7, ya, Empire Byzantine, ya, ini Empire Christian, telah berperang dengan satu bangsa, iaitu Parsi lah. Ya, itu golongan menyembah api semua tu. Dan kalah dalam peperangan itu. Ini yang berlaku di abad ke-7. Hingga Byzantine kehilangan Jerusalem pada waktu itu. Tertewaslah. Tetapi Hercules, pemimpin Empire Byzantine ini, seorang yang kuat semangatnya, mengalahkan rakyatnya, mengeleburkan emas untuk membuat atau membiayai perang, untuk berperang semula dengan Persia. Dan gubernur-gubernur yang ada di bawah Empire ini tak setuju, ya.
Karena waktu itu kebanyakan kawasan takluk Byzantine telah dicerobohi, seperti Mesopotamia, Alisik, Syria, Palestin, Mesir dan Armenia telah dicerobohi oleh Persia, bangsa Persia ini. Ya. Dan cuba kita kembali kepada ayat Quran, firman Allah dalam Quran. Firman Allah dalam surah Ar-Rum ayat 1 hingga 4. Alif Lam Mim. Telah dikalahkan bangsa Rum di tanah yang paling rendah, Adna, dan di permukaan bumi, Ar-Ra'd. Dan mereka setelah dikalahkan itu akan menang dalam beberapa tahun. Bagi Allah lah semua urusan sebelum dan sesudah. Ayat ini turun pada tahun 620 Masehi. 620 Masehi, 7 tahun selepas kekalahan itu. Dan ayat ini disebarkan. Dan kaum musyrikin pada waktu itu mentertawakan bahawa tidak akan ada kemungkinan Empire Byzantine ini akan dapat menang dalam perang yang dijangkakan ini, yang diberitahu dalam Al-Quran ini, yang diberitahu oleh Allah dalam Al-Quran ini. Sehingga berlaku perang pada bulan Disember 627 Masehi, kira-kira 7 tahun selepas itu perang berlaku. Dan kemenangan berlaku kepada bangsa Romawi ini, iaitu Empire Byzantine menang di bawah pimpinan Hercules. Berlaku. Padahal waktu itu Byzantine kelihatan sangat lemah. Dia bukan hanya diancam oleh bangsa Persia, tetapi oleh bangsa lain. Ya, kita ada Slavia, kita ada Lombard, kita ada bangsa Avar yang mengancam Byzantine ini. Tetapi Hercules menang dalam peperangan ini. Dan apa yang menarik dalam surah Ar-Rum ini ialah Allah memberitahu yang tertewasnya Byzantine itu di tempat yang paling rendah, Adna. Ditafsirkan oleh ramai ahli tafsir sebagai, secara metaforiknya ialah hampir. Dan dia berasal daripada perkataan dan, iaitu rendah. Ini bukan tafsiran saya, tafsiran ulama-ulama tafsir, dan diceritakan juga oleh Dr. Arif Usama dalam bukunya mengenai hal ini. Seorang profesor daripada Universiti Kebangsaan Malaysia yang mengkaji perkaitan sains dan kewujudan Al-Quran juga. Jadi bila digabungkan perkataan Adna Al-Ra'd ini, maksudnya permukaan bumi yang paling rendah. Jadi Allah bagi tahu permukaan bumi yang paling rendah dalam Al-Quran itu. Jadi kalau kita lihat ayat ini, takkan mungkin daripada pemikiran, daripada persepsi ataupun daripada gambaran-gambaran imajinasi Nabi Muhammad SAW, tidak mungkin. Dan ini berlaku ramalan Allah sebelum terjadinya peristiwa itu. Bagaimana kalau sekiranya ramalan ini tidak tepat?
bersentai dikalahkan lagi. Pasti orang akan mengatakan Al-Quran itu ada cacat, celahnya di mana-mana karena mengandungi maklumat yang tidak benar. Jadi begitulah tuan-tuan, sahabat-sahabat semua, kehebatan, kemujizatan Al-Quran ini. Memegang Al-Quran di hati, memahami tadabbur maksud, makna dan sejarah yang ada di dalam ayat Al-Quran itu sangat membenamkan kepercayaan, faith, keimanan kita ke dasar hati yang paling dalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam siri ini di lain waktu. Amin.